Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan pusingan keempat Piala FA Inggeris. West Brom tewas 0-2 kepada pasukan Wolves. Watford seri 1 sama dengan pasukan Southampton. Liverpool menang besar 5-2 ke atas pasukan Norwich. Manchester United juga menang besar ke atas pasukan Newport dengan kemenangan 4-2. Wolves selesa melangkah ke pusingan seterusnya. Pasukan Wolves berjaya mempamerkan kualiti yang mereka ada untuk meneruskan pasukan West Brom 2-0 dalam aksi pusingan keempat Piala FA Inggeris pada malam tadi. Biarpun mereka beraksi di gelanggang lawan serta kehilangan beberapa tonggak utama, Wolves tetap berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah mereka daripada 6 perlawanan terdahulu. Mereka berjaya membuka jaringan menerusi jaringan Pedro Neto dibantu oleh Mark Doherty pada minit ke-38. Gol kedua pula hadir melalui jaringan Matheus Cunha pada minit ke-78, hasil bantuan Max Kilman, dan itu sudah cukup untuk membantu pasukan Wolves untuk marah ke peringkat seterusnya. Wolves akan bertemu dengan pasukan Brighton dalam pusingan kelima Piala FA Inggeris nanti, dan itu merupakan satu cabaran besar untuk mereka bagi menaikkan diri ke peringkat lebih jauh lagi. Liverpool belasah Norwich 5-2. Liverpool tidak berdepan dengan banyak masalah untuk menundukkan pasukan Norwich 5-2 dalam perlawanan penuh emosi yang berlangsung di Anfield malam tadi. Perlawanan dimulakan dengan nyanyian lagu keramat You Never Walk Alone bagi memberikan penghormatan tertinggi kepada Jurgen Klopp yang bakal meninggalkan mereka pada akhir musim nanti. Beraksi di depan penyokong sendiri, Liverpool tidak perlu menunggu lama untuk memecahkan kebuntuan dengan Curtis Jones berjaya menjadikan gol pertama pasukan pada minit ke-16, hasil assist daripada bintang muda mereka iaitu James McConnell. Norwich bagaimanapun tidak mengalah apabila berjaya kembali menyamakan kedudukan menerusi Ben Gibson pada minit ke-22. Darwin Núñez berjaya meletakkan tuan rumah kembali di depan selang 6 minit kemudian. Kali ini dia dibantu oleh seorang lagi pemain muda yang sedang meningkat naik iaitu Conor Bradley. Diego Jota berjaya meletakkan pasukan Liverpool semakin selesa di depan dengan gol ketiga pada minit ke-53. Virgil van Dijk yang masuk menggantikan Ibrahima Konate kemudiannya mudah menadung masuk sepakan penjuru Dominic Szoboszlai pada minit ke-63 permainan. Norwich berjaya menambah satu lagi gol menerusi rebatan padu Bonjour Sainz pada minit ke-69 sebelum Ryan Gravenberch memastikan kemenangan bergaya Liverpool dengan gol kelima pada minit akhir perlawanan. Manchester United terpaksa bangkit untuk tewaskan pasukan Division kedua. Manchester United yang dijadualkan bertemu dengan pasukan daripada Division kedua iaitu Newport County. Dilihat seperti tidak akan berdepan dengan sebarang masalah untuk marah ke pusingan seterusnya. Tetapi sebaliknya berlaku apabila mereka terpaksa bangkit untuk menyingkirkan pasukan tersebut. Dua gol awal jaringan Bruno Fernandes pada minit ke-7 perlawanan serta gol kedua hadir tidak sampai 10 minit kemudian. Hasil jaringan Kobbie Mainoo dilihat seperti Manchester United akan berpesta jaringan dalam perlawanan ini. Tetapi ianya seperti tidak menggetarkan pasukan Newport yang kemudiannya berjaya memperoleh jaringan pertama menerusi jaringan Brian Morris pada minit ke-36. Bermula pada babak kedua, Newport berjaya menyamakan kedudukan melalui Will Evans pada minit ke-47. Hasil assist daripada Adam Lewis untuk memberikan sedikit harapan kepada tuan rumah untuk melakukan kejutan. Anthony berjaya menjadikan gol pertamanya musim ini bersama dengan pasukan Manchester United dengan gol ketiga pasukan pada minit ke-68 selepas melakukan serangan bertalian arus ke kubu pasukan lawan. Rasmus Højlund berjaya memastikan kemenangan selesa 4-2 mereka dengan jaringan keempat pada lewat perlawanan sekaligus memastikan kemarahan mereka ke peringkat seterusnya nanti. Kita lihat pula keputusan perlawanan di beberapa liga sekitar Eropah. Di La Liga, Celta Vigo tewas 1-0 kepada pasukan Girona. Cadiz seri tanpa jaringan dengan pasukan Athletic Club. Sevilla seri 1 sama dengan pasukan Osasuna. Atletico Madrid menang 2-0 ke atas pasukan Valencia. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Lazio seri tanpa jaringan dengan pasukan Napoli. Fiorentina tewas 1-0 kepada pasukan Inter Milan. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Union Berlin menang tipis 1-0 ke atas pasukan Darmstadt. Borussia Dortmund menang 3-1 ke atas pasukan Bochum. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Sementara itu di Liga 1 Perancis, Toulouse tewas 0-2 kepada pasukan Lens. Paris Saint-Germain terikat seri 2 sama dengan pasukan Brest. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga 1 di Perancis.
Kehilangan Alexis McAllister terjawab. Keterangan bintang tengah pasukan Liverpool iaitu Alexis McAllister di dalam pasukan ketika mereka menang 5-2 ke atas pasukan Norwich malam tadi terjawab selepas juga Klopp memberitahu dalam sidang media selepas perlawanan di mana pemain tersebut mengalami sedikit ketidakselesaan pada bahagian kakinya. Klopp juga memberitahu yang situasi pemain tengah mereka itu bukanlah sesuatu yang sangat serius dan dia sepatutnya akan bersedia untuk diserang masuk semula dalam pasukan untuk perlawanan seterusnya menentang pasukan Chelsea nanti. Keterangan McAllister memberikan peluang keemasan daripada bintang muda mereka iaitu James McConnell untuk mengisi kekosongan di posisi tersebut. Klopp juga tidak mahu terus memberikan tekanan kepada pemainnya dan apabila situasi seperti ini berlaku, beliau terus mengambil keputusan untuk memberikan rehat yang secukupnya untuk pemain tersebut kembali pulih bagi menempuh perlawanan semakin mencabar selepas ini. Carlo Ancelotti perjelas isu berkaitan dengan Modric. Pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, tampil untuk memperjelaskan situasi yang sedang berlaku di antaranya dengan bintang tengah pasukan itu, iaitu Luka Modric, yang tidak diturunkan ketika mereka menang ke atas pasukan Las Palmas pada hujung minggu lalu. Ancelotti memberitahu yang tidak ada apa yang berlaku di antara mereka. Sebaliknya, keputusan untuk tidak menurunkan Modric adalah keputusan yang sememangnya dilakukan oleh dirinya sendiri. Ancelotti menambah yang jika dia tidak pasti untuk menurunkan Modric ataupun tidak, dia sudah pasti tidak akan menyuruh pemain itu untuk memanaskan badan dan itu merupakan salah satu cara beliau menghormati pemainnya. Modric juga dilihat sudah semakin kurang diberikan masa bermain dan ini juga ada kaitan dengan usianya yang sudah pun mencecah 38 tahun pada tahun ini. Tidak menurunkannya bukan bermaksud pemain itu tercedera ataupun dia sudah tidak cukup bagus, tetapi ianya lebih kepada persediaan pasukan untuk menghadapi perlawanan seterusnya nanti. Erik ten Hag akan cuba selesaikan isu berkaitan dengan Marcus Rashford. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, berjanji akan cuba menyelesaikan masalah yang sedang berlaku kepada bintang mereka, iaitu Marcus Rashford, yang dilaporkan telah melanggar disiplin pasukan baru-baru ini. Rashford didakwa telah mengunjungi sebuah kelab malam di Belfast sebelum memberitahu yang dia berasa tidak sihat untuk menyertai pasukan untuk melakukan persiapan bagi menentang pasukan Newport dalam hasil pusingan keempat Piala FA Inggeris tengah malam tadi. Menyedari perkara tersebut, ten Hag akan cuba menyelesaikannya secara peribadi dengan pemain itu di mana beliau telah menyifatkan dan perkara tersebut merupakan satu budaya yang tidak seharusnya mereka ikuti. Beliau juga menjelaskan perkara ini sebagai masalah dalaman pasukan yang sepatutnya diselesaikan secara dalaman tanpa perlu pelibatan daripada siapa saja yang tidak berkenaan. Kita ke perkembangan kejohanan Piala Negara-Negara Afrika. Mesir tumbang tanpa Mohamed Salah. Mesir terpaksa menerima kekalahan dan seterusnya tersingkir dari peringkat pusingan 16 terbaik selepas tewas dalam penentuan sepakan penalti kepada pasukan Kongo pada awal pagi tadi. Mesir yang kehilangan Mohamed Salah akibat masalah hamstring ternyata gagal menyelah tanpa kehadiran bintang mereka itu. Mereka juga marah ke peringkat seterusnya dengan penuh kesukaran dan akhirnya tersingkir di tangan pasukan Kongo. Kongo berjaya di depan terlebih dahulu menerusi gol jaringan Elia pada minit ke-37 sebelum Mustafa Mohamed kembali menyamakan kedudukan kepada 1-1 pada masa kecederaan separuh masa pertama. Kedua pasukan terus buntu untuk menjadikan gol dalam separuh masa kedua serta masa tambahan yang diberikan dan lebih malang lagi. Mesir terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Hamid Hamdi dilaikan kad kuning kedua. Penentuan sepakan penalti akhirnya menjadi milik pasukan Kongo selepas Mohamed Abu gagal menyempurnakan sepakan penalti terakhir sekaligus memastikan kemenangan pasukan Kongo dengan kemenangan 7-8. Seterusnya kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan bulan Januari. Chelsea berkeras mahukan Michael Olise. Chelsea masih lagi berkeras mahu cuba mendapatkan pemain sayap daripada Perancis iaitu Michael Olise, tetapi pemain itu lebih berminat untuk menyertai pasukan Manchester United. Arsenal berikan tawaran kepada pasukan Bologna. Arsenal mendedahkan yang mereka sudah memberikan tawaran kepada pasukan Bologna untuk cuba mendapatkan penyerang mereka iaitu Joshua Zirkzee, tetapi bukan dalam masa yang terdekat ini. Mereka hanya akan membawanya masuk pada jendela perpindahan musim panas yang akan datang nanti. Victor Osimhen pilih pasukan Chelsea. Penyerang pasukan Napoli, Victor Osimhen, telah membuat keputusan untuk memilih pasukan Chelsea sekiranya dia mengambil keputusan untuk berhijrah satu hari nanti. Dia juga tidak menolak kemungkinan untuk menyertai pasukan Real Madrid yang masih lagi sedang mencari pengganti kepada Karim Benzema. Barcelona terpaksa lepaskan Alejandro Balde. Barcelona berkemungkinan besar terpaksa melepaskan pemain left back mereka, iaitu Alejandro Balde, bagi memberikan ruang untuk membawa masuk pemain baru nanti. Pemain itu juga tidak akan berhasil untuk baki saingan dalam musim ini selepas dia mengalami masalah hamstring serta pasukan Barcelona yang mempunyai cukup pemain untuk menjadi backup di posisi tersebut.
David De Gea semakin hampir start kelab Arab Saudi. David De Gea masih lagi menganggur sejak musim panas yang lalu, semakin hampir untuk menyertai satu kelab di Arab Saudi, iaitu kelab Al-Shabab. Kelab yang sama mahukan Miguel Almiron daripada pasukan Newcastle United. Perbincangan sedang dilakukan dan jika tidak berdepan dengan masalah, kedua pihak mungkin akan bersetuju dengan syarat yang akan ditetapkan nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.